Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua yang sedang menonton Malaysia hari ini. Hari ini telah pun masuk hari Khamis 3 November 2022 bersama dengan saya Fazli Fuad dan juga rakan saya Sofia Nur Solehatun. Pejam celik dah masuk November. Lagi sebulan dah masuk Disember. Tapi apa pun kita rasa terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa pagi ini. Banyak topik yang kita ketengahkan. Khususnya lah saya rasa berminat untuk bercakap tentang topik ini sebab tentang amarah yang tak boleh dikawal. Adakah Afad ni walaupun di sebalik senyuman, di lesung pipi itu, adakah seorang yang pemarah sebenarnya? Secara peribadinya tak tahulah. Sebenarnya orang yang menilai saya lebih tahulah saya ni pemarah ke tak. Tapi bagi saya tak adalah kata orang tu marah sesuka hati. Marah ada hadnya. Dan kalau misalnya kata kalau ada orang yang marah ni, macam contoh kalau perkara kecil-kecil macam tu yang boleh macam alah benda kecil pun takkan nak marah. Macam tu ada macam saya fikir macam alah takkan nak marah benda kecil. Tapi ada segelintir daripada kita yang benda yang sekecil-kecil macam tu boleh jadi macam baran dan sebagainya. Betul. Ada orang yang macam tak boleh nak mengawal perasaan amarah tu. Betul. Sebenarnya kan kalau kita dalam setting yang profesional macam ni, saya takkan pernah akan nampak Afad marah ataupun kita bergaduh sesama sendiri di pejabat. Tetapi sebenarnya kalau kita ada mempunyai perasaan amarah ataupun kawalan kemarahan yang mungkin tiada itu, biasanya orang yang terdekat dengan kita dia yang jadi mangsa. Contohnya kita dalam setting rumah kita dan sebagainya, ibu bapa yang marah anak melampau, suami yang marah isterinya melampau, yang tak boleh mengawal kemarahan, biasanya orang yang terdekat dengan kita. Di hari ini kita akan mendekati adakah ini satu masalah dan bagaimana kita mengenal pasti kemarahan kita itu adalah satu penyakit yang boleh dikatakan dalam penyakit mental juga. Dan juga kita ingin mengetahui lah, andai kata kalau kita ni ada satu perasaan panas baran tu, macam mana kita nak kenal pasti diri kita tu bagaimana. Kadang-kadang kita ni tak perasan, Sofia. Kan? Kadang-kadang kita ni duk macam berkawan dan juga mungkin dalam sisi lain tu orang tak nampak. Sebenarnya macam awak cakap macam saya ni gembira, macam happy, buat orang ketawa sebagainya. Tapi tak tahu. Di sisi lain tu mungkin ada satu perasaan yang bila terjadi satu perkara boleh panas baran dan juga boleh melakukan tindakan di luar kawalan. Betul. Jadi kita akan bersama dengan tetamu dengan kita, salah seorangnya yang dulunya panas baran tapi alhamdulillah sekarang ini dah kembali sihat. Dan juga kita akan bersama juga dengan salah seorang daripada pakar psikologi nak bercakap tentang perkara ini. Tapi apapun kita nak wawarkan kepada anda semua hari ini yang specialnya pagi ini kita ada satu makanan tradisional. Dia makanan roti biasa tapi dimasak secara tradisional. Betul. Jadi anda semua yang sedang mungkin menonton Malaysia hari ini yang mungkin sedang bersarapan pagi, mungkin boleh ambil ini sebagai salah satu daripada idea lah. Ataupun anda macam itu fikir nak breakfast apa lah pagi ni. Okey, kita cadangkan untuk anda hari ini kita makan roti sekaya. Roti sekaya. Ini sekaya dengan ramuan dan juga cara pembakaran roti itu dengan cara tradisi atau menggunakan tin minyak. Bukan dengan mesin moden sebagainya. Jadi dengan pengusahaan inilah yang mampu untuk menampung perbelanjaan keluarga ini dan bukan sekadar menampung saja tapi orang kata hidup senang jugalah disebabkan kegigihan seorang wanita ini untuk membakar roti setiap hari. Berkilo-kilo tepung lah tiap-tiap hari. Okey, nanti kita nak cerita berkenaan dengan roti sekaya ni. Ada kata kenapa roti sekaya, tak roti kaya? Sama je. Saya pun tanya tadi. Sebab ada setengah negeri panggil sekaya. Macam saya panggil kaya, ada panggil Sri Kaya. Saya orang kaya. Okey, amin. Doa jutaan penonton Malaysia hari ini. Saya dan Sofia semualah. Okey, jom kita tengok keadaan cuaca pada hari ini bagaimana, Sofia. Okey. Macam mana KL cantik? Cantik. Ini cuaca pagi ini. Setakat ini Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Labuan, Kangar, Petaling Jaya, Kota Baru sehinggalah ke air keruh sekalipun menunjukkan kalau ada takat cuaca yang hujan pun di pagi hari saja. Mungkin di Kota Baru di belah pertengahan pagi ini lah. Dan selainnya sepanjang hari insya-Allah cerah. Mungkin di bahagian lepas dan juga Kuala Terengganu lah berhati-hati sedikit. Ya, betul. Okey, jom kita nak lihat keadaan ribut peti yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada hari ini. Keadaannya besar sikit. Tiada amaran ribut petir pula. Betul ni? Macam lain pula tukar. Macam mana ni? Tapi tiada amaran ribut petir. Ni. Okey, tiada amaran. Keluar lain pula, tidak amaran. Tekali ni keluar lain dah, tak apalah. Tapi apa saya tengok kat sini Jerantut, Pekan, Kuantan, keadaan hujan lebat ribut petir dekat Melaka Tengah dan juga Jasin. Nasiblah mata saya ni okey sikit. Keadaan dikeluarkan pada jam 7 pagi tadi. Bagi anda yang duduk berdekatan dengan laut dan sebagainya, tiada amaran angin kencang atau laut bergelora. Jadi selamatlah untuk para nelayan untuk ke laut pagi ini. Apapun kekal selamat. Kita akan terus menyaksikan bikisan ini sedikit sebanyak tentang roti sekaya. Ini dia untuk orang kaya. InsyaAllah roti sekaya Dapur Arang. Jom kita saksikan.
Aroma asap dari kayu api dan sabut yang dibakar menambah pesona kepada roti buatan tangan ini. Keenakan roti gebu dengan inti kayak buatan sendiri yang padat dibakar menggunakan sabut kelapa di dalam tin minyak menjadikan roti sekaya dapur kayu ini cukup unik sehingga dikenali luar negara. Menurut pengusaha roti sekaya dapur kayu, Maziah Abdul Rahman, 34 tahun, resepi roti sekaya dapur kayu adalah warisan turun-temurun keluarganya sejak 3 dekad lalu. Ibunya, Fatimah Saleh, 70 tahun, pernah menjual roti ini tetapi berhenti selama 26 tahun kerana menumpu kepada aktiviti pertanian. Kini legasi ibunya diteruskan kembali sejak 2019. Bagi memenuhi permintaan pelanggan, Maziah menggunakan 30 hingga 60 kg tepung gandum setiap hari bagi menghasilkan 1,200 hingga 2,400 biji roti. Proses menguli tepung dimulakan seawal jam 4 pagi dan dilakukan secara manual tanpa bantuan mesin. Begitu juga bagi proses membuat 10 kg sekaya yang memerlukan 120 biji telur ayam, 30 biji telur itik dan 30 biji kelapa yang dikacau di dalam kuali menggunakan dapur kayu selama 8 jam. Bagi proses membakar pula, roti akan dimasukkan di dalam tin minyak yang akan berfungsi sebagai pengganti ketuhar, manakala sabut kelapa, arang dan tempurung digunakan untuk membakar roti di dalam tin tersebut. Keistimewaan roti sekaya dapur kayu dari kampung Bukit Gemuruh, Kuala Berang, Terengganu semakin mendapat sambutan ramai. Maziah sendiri tidak menyangka perniagaan yang mula dilakukan secara suka-suka kini mampu menjana pendapatannya sekeluarga. Oh, panas lagi. Boleh sampai kat tangan awak. Itulah dia magic. Nampak tak, ini bukan sebarangan roti. Roti datang dari Kuala Berang. Ini dia roti sekaya dapur arang. Saya boleh bau. Jom kita makan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan main perasaan saya. Sedap tak? Sedap tak? Ui. Lembut. Ini kaya pakai telur itik tau. Kaya dia bukan berasa. calang-calang kaya tau. Lepas tu dia ada macam dapur arang tu. Dia macam ada satu rasa tu. Rasa yang bakar dia. Yang kita tahu bukan pakai ketuhar. Kecuali. Sedapnya. Sedap. Kopi. 1 sampai 10 berapa bintang awak bagi? 10 apa 10 lah. 10. Nampak tak? Dengar tak Puan Maziah? Boleh saya makan cakap. Afak dah bagi 10 bintang untuk roti sekaya ni. Kita bersama dengan Puan Maziah Abdul Rahman, usahawan bagi roti sekaya di Kuala Berang, Terengganu. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Wah Puan. Puan, nampak tak saya makan? Terima kasih sudi postkan roti ni sampai ke Kuala Lumpur. Itulah dia. Dengan kena panas sampai tangan ni. Dengan cerita roti ni tadi naik bas express pagi tadi. Terima kasih pendebat kita Kak Kim ambil dekat TBS tadi. Sanggup kan. Okey, awal pun kita nak cakapkan terima kasih sebab apa? Sebab bagi roti ni telan dulu kepada kami. Dan saya percaya ramai yang kecoh ni. Tapi ada dengan pergi dekat kedai Puan Maziah sekarang sebab hari ini tutup. Hari tutup. Okey. Jadi kita nak share lah tentang roti ni. Sebab difahamkan Puan Maziah ni sebenarnya ibu yang membuat roti ni dulu. Dan juga pada awalnya suka-suka saja. Tapi bila dah bagi makan jiran-jiran orang kata kampung semua nak. Orang kampung semua nak. Kau buat jual lah. Itu orang lain tu, bukan cakap Terengganu. Buat jual lah. Puan cerita sikit macam mana permulaan dia tu. Macam mana boleh sampai satu Malaysia serbu kedai Puan Maziah ni. Silakan. Mula-mula tu sebenarnya kita nak buat nak makan sebenarnya sebab lama dah dok makan roti ni. Kata mak kita buat dulu nak sebab lama dah dok makan, kita buat dalam 2 kilo. Mak cakap okey kita buat. Lepas tu mak kata kita cari teh minyak. Boleh cari teh minyak tu dapat di KFC Seputik. Lepas tu saya buat sekaya tu dalam periuk kecil je.
Lepas tu saja je lah post dalam Facebook. Lepas tu dia cakap, nak lah, ni nak lah. Ajaknya nak bagi untuk saudara mara tapi tak sempat nak bagi. Benda. Habis ni lah dulu, macam jiran-jiran dulu lah, bagi kat jiran-jiran dulu. Puan, kita sempat tak nak menjenguk sikit lah TikTok Puan sendiri. Kita ingatkan sebab dah jadi perusahaan bisnes yang besar ni, dah pakai mesin automatik lah. Tapi tak, Puan sampai hari ni masih menguli, buat kayanya sendiri, bakar lagi menggunakan tin minyak tu. Mengapa Puan tak, orang kata, menggunakan teknologi baru lah untuk memudahkan kerja Puan? Ke ada rahsia di sebalik arang, sabut kelapa? Macam mana tu? Ada macam mak kata, kalau kita pakai secara moden semua, macam ni, macam roti sekarang kan dah banyak kan pakai, yang moden kan pakai mesin uli, pakai oven. Jadi dia ada kelainan sikit. Kalau macam arang ni, orang cakap rasa asap-asap kayu. Okey, kepada mereka yang mungkin belum lagi mencuba roti sekaya menggunakan dapur arang ni, apa mungkin perbezaan yang paling ketara lah yang boleh kita rasai kesedapannya berbanding dengan kita menggunakan ketuhar yang ada kat rumah tu, Puan? Okey. Beza dia mok kabur roti ni macam biasa. Yang ada dekat kedai macam biasa, mungkin lah. Mungkin sebab sekaya dia tu, sekaya tu kita orang buat sendiri, olah sendiri. Daripada resepi mok dulu. Daripada mok kahwin lagi dia buat ni. Sampailah mok pindah ke Kuala Berang pula. Sampai umur saya 6 tahun, saya tak silap, kita orang buat roti tu, kita orang berhenti. Wah, Puan, satu hari kan Puan boleh buat berapa banyak roti sekaya ni? Dalam kadang-kadang ada dalam 2,500 biji hingga 4,000 pun ada. Ya, 4,000 sampai 4,000 biji roti. Sekali? Puan seorang buat ke dengan satu keluarga tolong? Satu keluarga tolong. Wah, nampak tak, Fat? Ni kasih sayang keluarga ni, bukan sekadar roti calang-calang tau. Satu family buat. Tapi kalau dapat 4,000 biji roti ni, dapur arang ni ada berapa sekarang? Satu ke banyak? Ada 3. Kita memang pakai 3 je. 3 je. Okey. Puan ada tin minyak tu tak? Kita nak tengok. Boleh. Boleh. Jangan tinggalkan. Puan. Itu dapat. Kat belakang Itu tu sabut. je. Itu sabut. Dia nak keluar ni. Kelapa-kelapa. Itu dia contoh. Nampak tak? Dah legam dah tin tu. Nampak diguna pakai sepenuh-penuhnya, Fat. Tin minyak masak ni boleh kita pakai berapa puluh tahun ya? Kena tukar. Kekal pula dalam 1 minggu je. Ya. Seminggu betul tukar lah. Ni kos jugalah, Puan. Nak guna tin ni. Jadi kita faham. Seminggu sekali kena tukar rupanya. Selamatlah juga. Berkali pula. Okey, dah Puan. Duduk. Jangan duduk atas tin minyak tu dah. Okey, Puan. Tadi cakap 4,000 biji roti, nak kena uli, nak kena buat dough apa semua. Ni bangun seawal jam berapa ni, Puan, nak buat ni semua? Mana? Tak dengar. Tak dengar dah? Bangun pagi pukul berapa, Puan? Nak siap ke 4,000? Bangun pagi dalam pukul 4 pagi. Dia atas customer. Kadang-kadang kalau customer nak awal lah, macam order banyak, kita buat awal pagi. Dalam pukul 3 pagi pun ada, pukul 4 pagi pun ada. Okey. Jadi Puan, macam contohnya lah nak bahan-bahan tu kan, memang Puan dah memang kena siap beli awal-awal lah sebab nak siapkan order semua ke, ataupun tiap-tiap hari pun kena top up balik dengan dengan kayanya, kelapa ni sebagainya, macam mana persiapan tu? Kalau macam kelapa ni, kita orang jauh lah sikit. Kita ambil di Kelantan, dekat Bacuk Kelantan. Lepas tu kalau macam kata sekaya, kita orang seminggu 2 kali buat. Sekali buat dalam 40 biji kelapa ataupun 35 biji kelapa. Lepas tu yang ni yang standby awal-awalnya ni lah, kelapa lah yang standby awal-awal sikit. Puan, Puan tak rasa ke macam apa yang Puan buat ni, yelah, kita tahu kita nak mengekalkan tradisional kan, tetapi dalam masa sama juga kita fikir macam renyah sikit lah, nak kena bangun pagi, nak kena buat tu, buat ni, dan sekarang kan kita dah ada macam teknologi-teknologi moden dan sebagainya, lebih menjimatkan masa, kos dan sebagainya juga kan. Apa pandangan Puan pula tentang perkara ini?
rasanya awal-awal masa baru buat dulu memang rasa susah. Sebab tu mak berhenti. Mak kata dia berhenti buat roti ni letih. Sebab bangun awal pagi. Lepas tu nak pergi hantar kedai lagi dalam pukul 7 tu dah kena ada kedai dah. Sebelum ada pukul lah kena ada kedai dah. Jadi macam terkejar-kejar. Tapi bila saya buat, pertama kali buat tu macam mana, awal-awal susah. Tapi bila lama, rasa macam biasa. Betul. Dia macam mesin lah. Dia dah macam mesin dah. Dah auto set dah sebenarnya. Saya nampaklah ni bukan sekadar nak buat perniagaan saja, tapi cinta Puan terhadap kata tradisi turun-temurun ni turunkan oleh mak dan sebagainya kan. Puan, kita ucapkan terima kasih. Sebelum tu nak tanya. Okey. Ni satu ni ada 10 ni, berapa dijual dan macam mana cara dia orang nak order ni? Ramai tanya ni. Satu bekas tu 10 biji. RM10. Jadi RM1 lah. RM1. Okey, murah ni. Kita sebagai yang dah rasa ni, saya cakap worth it lah. RM1 satu roti. Macam mana nak order? Sedap. Kat TikTok Alhamdulillah. Macam mana nak order, Puan? Cara order macam ni, kadang hari cuti, kebetulan cuti Jumaat Sabtu, Cik A dah ambil order sebab kadang-kadang pelanggan ramai kan. Cik A takut terlibat, jadi kalau macam hari biasa, macam hari Selasa, Rabu, Ahad, Selasa, Rabu, Cik A ambil order. Baik. Okey, Puan standby lepas ni, bila dah keluar MHI ni, kan nanti order 8,000 Kena tambah. Kena tambah. Tambah bekerja. Ini kuat uli ni. Ni bagi dia. Ini jangan ambil dia. Berjoget je kerja. Puan Mazia, kita ucapkan selamat berjaya, all the best kepada Puan dan juga seluruh keluarga. Moga lebih sukses lepas ni lah. InsyaAllah. 10,000 roti sehari. Amin. Kita doakan yang terbaik. Baik, terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalau bisa katakan Pantai Timur, saya memang dah terkenal dah. Kan? Roti sekaya ni kat sana. Kalau boleh buat franchise lah, datang ke Kuala Lumpur. Saya nak beli franchise tu. Itulah, kalau saya bisa kata tak dapat roti sekaya ni Dapur Aram ni, saya akan marah. Saya makan. Saya tak nak tengok Afak marah. Kita nak tahu macam mana untuk mengawal kemarahan kita. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya, cara-cara untuk kita mengenal pasti dan mengawal perasaan marah luar biasa. Okey, anda jangan ke mana-mana. Seorang remaja perempuan 18 tahun yang dipercayai membaling pisau ke arah adik lelaki hingga maut di Kampung Ulu Pulai, Ulu Choh, Johor. Beberapa minggu lalu, negara digemparkan dengan seorang remaja lelaki maut disebabkan tertusuk pisau yang dibaling oleh kakaknya ketika bertengkar. Selain itu, tular video seorang lelaki menampar dan memukul seorang wanita berulang kali dalam keadaan marah. Itu hanya sebahagian daripada realiti kisah yang berlaku. Mungkin disebabkan tekanan perasaan atau amarah melampau yang tidak terkawal sehingga boleh bertindak di luar batasan. Ada sahaja kisah atau cerita disebabkan perasaan marah. Sama ada kecil atau besar, tetapi marah ialah emosi negatif yang boleh merosakkan perhubungan antara ibu bapa, adik-beradik, saudara mara, sahabat dan paling kerap diperkatakan adalah antara pasangan suami isteri. Dalam teks perubatan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders yang menjadi panduan global untuk isu kesihatan mental, tekanan perasaan atau kemarahan yang membuak-buak secara tidak berkala dilabel sebagai Intermittent Explosive Disorder. Jika tidak diberi perhatian awal dalam mengurus kemarahan, boleh menjadi masalah mental seperti penyakit bipolar yang menyebabkan perubahan emosi secara melampau sehingga boleh bertindak agresif. Siapa yang tidak pernah rasa marah? Perasaan marah adalah satu daripada sifat lumrah manusia. Tetapi, sejauh mana sifat marah atau barat itu mengganggu kehidupan seseorang jika tidak dikawal dengan baik? Bagaimanakah cara untuk mengawalnya?
Cara untuk mengawalnya satu, tapi cara untuk kita mengenal pasti yang menjadi masalah adalah bila kita dah mula ada simptom-simptomnya, kita dah mula trigger, kita mula nak angkat tangan dengan keluarga kita sendiri, sedangkan kita tak tahu yang kita ni mempunyai masalah mental yang boleh dirawat. Kalau melarat bagaimana? Takut yang terdekat itulah yang tercedera disebabkan perbuatan dan permasalahan kita. Betul. Kadang-kadang kalau kita ni dah marah, asyik marah, kadang-kadang benda tu dah jadi macam habit dah. Selalu macam benda-benda yang simple, kecil, nak marah dan sebagainya kan. Jadi kita nak bawakan perisian pada hari ini untuk kita nak mengenal pasti bagaimanakah caranya untuk kita nak mengenal pasti ada amarah di dalam tubuh badan kita, dan juga mungkin ada yang sesuatu yang akan dikongsikan kepada anda semua bersama dengan pakar psikologi kita. Terus saja kita nak bersama dengan salah seorang tetamu undangan kita. Kita bersama dengan Puan Nazia Suhaimi yang berada di sini. Dan juga di ujung sana kita bersama dengan Alex Ng Wei Siong, pakar psikologi kita. Terima kasih kerana sudi datang. Terima kasih. Baik, hari ini adalah saya kira satu topik yang sangat penting sebab makin lama makin hari kita melihat ramai yang seakan-akan tak boleh mengawal kemarahannya mencederakan orang lain, khususnya family kita sendiri. Di Puan Nazia sendiri pernah menulis buku untuk kita lebih cakna dengan kesihatan mental kita. Puan sendiri mempunyai diagnosis yang ada major depressive disorder dan juga anxiety disorder. Dan Puan berkongsi di laman sosial media terbukanya untuk memberi pemahaman kepada semua. Mungkin Puan nak kongsikan sedikit sebanyak permulaan bagaimana Puan boleh mengenal pasti yang Puan mempunyai masalah dan melalui treatment supaya Puan tidak menjurus ke arah mencederakan keluarga. Silakan Puan. Okey, sebenarnya saya dah disahkan mengidap major depressive disorder sejak 2012 lagi. Tapi masa tu kita tabu, kita tak ada ilmu, kita tak tahu apa benda. So saya abaikan treatment tu, saya tak ambil, tak sama rawatan, saya tak makan ubat. So bila saya berkahwin, dapat anak, saya asalnya pada masa remaja ataupun masa mudanya seorang periang, happy go lucky, yang jenis tak terfikirlah boleh jadi seorang pemarah. Tapi bila ada anak ni, tiba-tiba saya boleh bertindak sesuatu di luar jangkaan. Dan makin lama, marah tu macam beranak-ranak tau. Contohnya kalau marah pada waktu pagi, dia boleh berterusan marah sampai malam. Dan ketika itu, saya tak sedar lagi keadaan saya memerlukan rawatan. So, 2017 selepas melahirkan anak yang kedua, saya sedar ada something wrong dengan diri sendiri. Sebab marahnya tu macam makin lama makin teruk dan makin lama boleh bertindak di luar kawalan. Fizikal? Ya, daripada fizikal. So, saya serah je diri ke kecemasan. Hari yang sama, diterima sebagai emergency case. Saya disahkan anxiety disorder selepas 5 tahun mengabaikan rawatan yang pertama. So, dalam masa tempoh 5 tahun tu, simptom tu makin lama makin teruk. Daripada marah yang biasa-biasa, boleh jadi marah luar biasa. Daripada tak terfikir pun nak buat benda-benda yang bukan-bukan, dia boleh ada rasa yang terlalu kuat, yang rasa macam nak express marah tu, mesti kena express marah. Saya pernah cuba lempar barang, bukan pernah cuba, memang dah lempar barang. Saya pernah jatuhkan barang. Saya menengking-nengking, menjerit-jerit, memekik-mekik. Kalau orang tengok kita ketika itu, orang akan fikir macam memang saya gila lah. Orang boleh fikir kita macam tu kan. Dan insiden yang paling saya tak boleh lupa bila anak saya baru 2 tahun lebih. Dia nak mandi. Masa tu saya tak tahu kenapa. Dia nak mandi je pun. Tapi dia main-main kan. Dia cakap tak nak mandi ni. Budak kecil, 2 tahun lagi. Saya punya marah, saya heret dia ke bilik air. Dan saya cuba lemaskan dia. Hanya sebab dia tak nak mandi. Dan itulah momen yang Puan rasa Puan terus dapatkan rawatan doktor. Nampak tak Fad? Bila Puan Nazia ni sedar, dia sedar perbuatannya dan mujur, tak berlaku apa-apa yang serius, anak pun masih okey dan mendapatkan rawatan dengan doktor. Tapi ramai sebenarnya kan doktor di luar sana yang tidak tahu mereka mempunyai masalah. Betul tak Fad? Betul. Kita nak tahulah, mungkin ialah macam Puan sendiri katakan yang pada peringkat awal usianya remaja, seorang yang riang, seorang yang happy go lucky dan sebagainya, tapi boleh 360 berubah situasi itu, perangai itu. Jadi apa yang doktor mungkin boleh simpulkan tentang perkara ini? Okey, kalau kita nak lihat keadaan-keadaan macam ni, kan situasi daripada kecil kita sampai dewasa, kan seorang yang periang. Tapi kenapa tiba-tiba? Sebab dia ada trigger dia. Dia ada pencetusan. Cetusnya, satu, kita nak tengok kalau kadang-kadang ada, kalau kita katakan remaja. Kan remaja kita ada akil balik. Dalam akil balik, hormonan tu dia tukar
tak sempurna. So ini yang boleh jadi trigger juga. Okey. So dan mungkin keadaan puan selepas beranak. Ya. So selepas beranak tu kan kita nak recover juga, kita nak sembuh balik daripada beranak tu semua. Hormonal tu. Hormonal. Ya, hormon dalam badan tu bertukar tak? Jadi semula. Itu satu. Kedua, dengan situasi komitmen, orang katakan, dah ada anak menangis, boleh tak kita tahan? Sokongan daripada ahli keluarga, husband tu semua, daripada suami, ada tak? Dan benda-benda ni akan jadi satu trigger apabila dia jadi penambahan. Lagi banyak sampai satu tahap dikatakan dia dah tak boleh kawal. Itu yang kita katakan waras. Baik. So waras tu dah over. Dah terlebih. So itu yang kenapa dia perbuatan yang dia buat tu dia jadi melampau. Baik. Puan, bila saya minta maaf bukan nak mengimbas balik detik itu, tetapi bila berlakunya amarah yang tak boleh dikawal tu kan, adakah Puan sedar ataupun pada ketika itu memang dah something control you 100%, macam tak boleh nak mengawal perasaan dalaman sehingga dah boleh heret anak dan sebagainya? Ketika itu macam mana? Mungkin kita kena pasti ni supaya ramai di luar sana sedar perbuatan kita ketika marah. Okey, saya bagi dua situasi lah. Sebab yang pertama, sebelum mendapatkan rawatan, kalau marah ketika itu memang betul-betul marah. Marah yang memang menguasai. Kalau dalam bahasa sainsnya kita ada cakap amygdala hijack. Ya, betul. Dia ada satu bahagian dalam otak yang boleh hijack semua fungsi dalam otak, membuatkan kita bukan kurang, dah jadi tak rasional, dia jadi emosional. Sebelum dapatkan rawatan, memang saya buat sesuatu yang boleh di luar jangkaan. Dan benda tu tidak dijangka. Tetapi selepas saya dapatkan rawatan, saya disiplin makan ubat, saya disiplin ubah cari hidup, saya cari ilmu. Bila saya marah, saya sedar saya sedang marah. Okey. Dan macam baru-baru ni, baru setahun ni saya menjalani rawatan CBT, Cognitive Behaviour Therapy. Dan bagusnya bila saya menjalani rawatan ni, doktor ajar saya cara pemikiran. Kena pasti emosi, dan daripada emosi, mula-mula kita kenal pasti pemikiran. Sebab pemikiran boleh mencetus emosi, emosi boleh mencetus tindakan. Yang bagusnya bila saya menjalani terapi ni, bila saya nak marah, saya sedar saya sedang marah. So bila saya sedar saya sedang marah, saya boleh twist pemikiran saya untuk buat dan mengelak daripada buat sesuatu yang di luar di luar jangkaan seperti sebelum mendapatkan rawatan. Okey, kalau kita lihat situasi kemarahan ini untuk panas barat ni, adakah ianya hari-hari ke ataupun mengikut kepada kes-kes tertentu ke atau bagaimana? Saya tak tahu orang lain macam mana. Tapi macam saya, kalau saya terlalu penat, saya burn out ataupun dia ada something yang kita dah tak boleh nak cope, yang itu trigger. Tapi dia bukan hari-hari. Dan saya suka nak jelaskan pada masyarakat. Orang selalu ingat orang sakit mental ni dia sentiasa tidak waras. Dia bukan macam tu. Kalau saya tak waras, saya tak duduk dekat sini. Betul. Waras, seseorang itu dia boleh jadi, misal kita kalau pesakit mental, dia jadi tidak sihat. Dia ada benda yang boleh trigger dia. Tak kisahlah daripada dia bekerja, ataupun daripada rumah, ataupun dari apa-apa sahaja. Dia bukan sentiasa tidak sihat. Dia manusia biasa juga. Dengan apa yang disebutkan oleh Puan Nazia, doktor sendiri sebagai seorang psikologi yang dah lebih 20 tahun mengendali begitu ramai pesakit dengan begitu banyak spektrum sakit mental. Selain daripada faktor luaran, perubahan tekanan dalam kehidupan, adakah dapat faktor lain seperti contohnya genetik? So kalau katakan genetik, sebenarnya dia balik kepada hormonal lah. Balik kepada chemical dalam badan. Itu yang tadi kata macam keadaan puan. Apa yang berlaku adalah saya marah. Marah tadi katakan sebab saya burn out. Dalam burn out tu dia awalannya kita namakan dia stres, tekanan. So tekanan sebenarnya dia mula dengan apa? Dia mula dengan kita punya anhydrous gland. Daripada kita punya ginjal, atas ginjal tu dia ada satu orang dia injak, ada satu switch tu. Apabila benda tu, contohnya macam kita buat kerja, kita stres. Stres sebenarnya kita akan rasa dari mana dulu? Daripada pinggang belakang. Oh, ya ke? Kita rasa, pinggang ni dah sengal tu. Lepas tu perlahan dia semakin banyak. Dia semakin banyak, orang tengah toksik lah sebenarnya. So dia naik sampai bahu. Bahu jadi sengal, kejang tu tak boleh buat apa. Apabila dia kejang, oksigen ke otak pun dah kurang. So chemical lain yang
masuk lagi oksitosin, psikotosin. Lepas tu akan blokkan kita punya chemical dalam otak kita jadi kalang kabut. Melatonin tak cukup, itu orang stres, tak boleh tidur, resah, dopamin, perasaan jadi marah, sedih, terupa banyak kepada kaum lelaki. Kaum lelaki dia tak nak tunjuk depan orang, dia sedih. Betul. So dia guna cover kan. Dia tutup dengan apa? Marah. So dia marah, dia tengking, dia lepaskan. So apabila dia ada perbuatan macam tu, pada permulaan dia rasa apabila saya buat macam tu, saya akan lepaskan saya punya emosi, lepaskan saya punya pemikiran. Tapi hari demi hari, masa demi masa, dia akan kumpul sampai dia jadi tak rasional. So orang katakan, kalau orang biasa sebelum dia jadi sakit lah kan, so dia marah, dia akan lepas, dia ada masa dia okey balik. Tapi yang orang yang sakit ni, dia dah marah, dia dah terkongkong, dia dah macam jam, dia tak lepas. Itu dia jadi semakin marah lah. Jadi amarah tu yang dikumpul-kumpul. Betul. Sekali apabila kita lepaskan, mungkin petanda bahaya jugalah kan. Betul. Itu yang jadi kenapa contohnya apabila marah, dia dah kumpul tenaga dalaman tu. Itu apabila dipukul orang, dia baling sesuatu, dia jadi sangat kuat. Itu yang banyak kejadian yang dikatakan terjadi. Jadi, yalah, dengan apa yang disebutkan Encik Alex sendiri kan, ramai yang tak sedar. Mula sakit belakang dengan segala kata perubahan kimia dalam badan kita sampai kita terpukul, terluar kawalan dan sebagainya. Apakah cara untuk kita masuk dalam masa yang sesuai untuk intervensi? Adakah terdapat masa yang terlampau lewat untuk seseorang mengubati masalah mental, ataupun bilakah yang paling sesuai untuk kita mendapatkan bantuan? Okey, bagus. Itu yang tadi macam Puan katakan, saya kena sedar dulu. Saya perlukan bantuan, saya kena sesuatu. So ilmu-ilmu tu, kemahiran tu penting. So bagi saya itu yang kenapa kita ada dalam psikologi, rawatan psikologi, dalam kaunseling, kita ada banyak cara-cara. So jumpalah orang yang pakar tu, minta ilmu daripada dia orang. So daripada ada ilmu tu, kita jumpa, luahkan perasaan kita. Lepas tu dia akan buat kita mula dengan sedar. Apabila kita sedar, kita dah boleh kawal. Contohnya, apabila kita rasa badan kita dah jadi baran, marah, panas. So, kita keluar daripada situasi tersebut. Minum air sekejap, sejukkan badan tu. So, maksudnya itu adalah keadaan yang kita katakan distraction, ataupun kita keluar daripada situasi tersebut, legakan pemikiran kita. Itu kan tak terkumpul-kumpul tu. So apabila kita dah semakin tenang, baru kita balik kepada situasi tersebut, kita selesaikan isu-isu tersebut. Okey, jadi itulah dia kan, kalau bisa kata ada berlaku ketegangan dan sebagainya, kan kita kira macam keluar dululah kan. Kadang-kadang kita memang kata orang apa, take five kata orang tu. Take five, berfikir sejenak kan, sebab kalau kita dah marah ni takut kita buat tindakan di luar kawalan kan. Macam Puan sendiri, Puan macam mana Puan bangkit untuk mengawal situasi amarah ni? Dengan ceritanya Puan buat art sekarang ni, tulisan buku dan sebagainya. Mungkin Puan boleh kongsikan. Saya rasa benda ni jadi secara tidak langsung. Sebab suami saya banyak mendorong. Bila dia tengok saya suka ambil gambar, dia cakap, kenapa tak pergi belajar ambil gambar? So, bila dia tengok saya suka menulis, dia cakap, kenapa tak pergi belajar menulis? So, bila dia tengok saya suka melukis, kenapa tak melukis? Dan saya sebenarnya sangat berbesar hatilah. Suami saya mendorong saya ke arah yang sini. Dan sekarang, bila dia start 3 tahun yang lepas, bila saya dah start treatment Disember 2017, saya masih tak boleh pegang pensel. Sebab saya masih trauma berhenti belajar. Saya pelajar seni bina. Saya rasa sangat sedih bila saya terpaksa berhenti belajar ketika itu tak dapat cope depression. So bila saya pegang pensel, dia macam, ya Allah, aku rasa aku loser. Tapi saya pujuk diri saya, sebab kita pun dah ada anak, kita pun nak ajar anak kita melukis comel-comel kan. So saya start Januari 2021, saya start sikit-sikit. Kecil je saya lukis atas resit. So saya share dekat Facebook. Orang cakap, comel. Lepas tu saya mula, bila orang puji tu macam satu dorongan. Betul. So saya lukis lagi daripada kecil, kertas besar, daripada besar, kertas besar lagi, dan akhirnya saya boleh mewarna penuh satu kelas. Dan amazingnya tahun ni, selama 6 bulan ni, saya dah menghasilkan lebih 50 helai kertas lukisan. Dan Puan mengajar juga ya? Ya, dan tak sangka dari situ anak-anak pun datang. Dan bila saya buat kelas online, saya mengajar anak-anak ni melukis.
saya jumpa satu terapi baru. Saya suka budak-budak. Saya suka sangat dengan budak-budak berbual, bercakap dengan mereka. Mereka ni telus, jujur. Dan rasa macam sangat senang. Dan saya tak sangkalah daripada... Kita tak pernah tahu pun rezeki itu datang macam mana. Betul. Daripada melukis daripada selai kertas yang kecil itu, tak sangka sekarang saya boleh menjana pendapatan dari rumah dengan 4 angka sebulan. Puan ni seorang yang sangat-sangat berani, ya. Berani untuk mengaku, berani untuk mendepani dan berani untuk ambil langkah ke depan untuk menyelesaikan masalah dalaman itu, di mana kita melihat Puan ni satu contoh yang sangat-sangat baiklah cara untuk kita mengalahkan, mengawalkan perasaan amarah itu. Betul. Dan kita ada satu komen kita di Facebook. Ada satu komen di Facebook, jom kita bacakan. Datangnya dari Lemet Pisang. Pisang, okey. Dia kata, saya pidap anxiety sejak tahun 2020 walaupun sifat marah sejak sebelum itu. Kadang-kadang kita cuba untuk mengawal marah. Apa saja berlaku, kita sabar, diamkan, senang cakap, suka makan hati. Tapi perkara itu boleh umpamakan akan meletup. Saya stop makan ubat sejak bulan 8 2021 dan sekarang ni down sangat dengan down dan akan buat appointment bulan 11 nanti. Okey, jadi dia mengidap anxiety sejak tahun 2020. Okey. Jadi apa doktor? Nampak tak tadi dia katakan dia pendam. Pendam, ya. Dia simpan. Itu yang bahaya tu. Kalau dia pendam, lama-lama orang katakan makanan kita simpan lama-lama jadi apa? Basi ataupun rosak. Perasaan kita simpan lama-lama, dia makan dirilah. Itu yang dia buat jadi pemikiran jadi tak boleh kawal tu. Buat lagi. So itu yang penting. Kenapa kalau dia pendam tu sebenarnya bukan jalan penyelesaian. Kita boleh keluar daripada situasi tersebut, tapi kita kena cari kawan, kita kena cari sesuatu untuk luahkan kita punya perasaan. Macam contoh Puan suka melukis tu semua. Kalau kadang-kadang dia stres, apabila dia melukis, dia lepaskan perasaan tu, seronok pula, jadi lain. So itu saya kena selain daripada ikut minat masing-masing. Sebab ada orang suka melukis, ada orang suka menanam pokok, ada orang suka pelihara binatang tu semua. Lepas tu buat exercise, bagus. So itu yang saya katakan, aktiviti-aktiviti macam tu memang boleh membantu. Jangan pendam. Anda dengarkan sendiri, jangan pendam. Ya, bila kita ni ada common sense, kita ada sense dalaman. Kalau kita tahu kita dah ke arah yang tak boleh dikawal tu, kita sendirilah ambil inisiatif berjumpa dengan doktor untuk dapatkan nasihat. Jangan tunggu lama, takut anak-anak kita yang menjadi mangsa. Betul. Kita takutkan bila kita ni dah berkeluarga, dah ada satu family, dah ada anak-anak kan, kita takut kita membuat sesuatu di luar kawalan kita. Jadi kalau anda kata kalau kita dirasa macam, bukan kalau kita lah, anda kata keluarga terdekat nampak kan ada perubahan dan sebagainya, kita juga boleh cadangkan untuk berjumpa dengan sekretari atau berjumpa dengan doktor untuk ada banyak rawatan sebenarnya yang disediakan. Contohnya macam Puan sendiri makan ubat setiap hari kan, untuk mengawal keadaan emosi kita. Baik, terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya. Terima kasih diucapkan kepada Alex Ng Wek Siong dan juga Puan Naziah Suhaimi. Terima kasih. Jadi ini bukunya yang Puan Naziah buat ni, saya baca kejap dah tertarik dah. Bukunya yang bertajuk Empati ni. Bukan buku biasa. Komik. Untuk kita tahu dan mudah faham macam mana kita kekal ialah kesihatan mental kita. Dan saya ucapkan syabas kepada Puan Naziah, so brave, sangat berani untuk bercerita, menulis buku supaya ramai lagi boleh bangkit daripada kegelapan amarah ni. Betul. Okey, jadi anda jangan marah-marah ya. Okey, baik, terima kasih kedua-duanya. Kita nak berhenti berehat seketika dan lepas ni kita nak bercakap pula tentang program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia. Teruskan menonton Malaysia hari ini. Thank you so much. Masih menemani anda di Malaysia hari ini dan kita akan terus membincangkan tentang program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia. Dan apakah pembaruan yang dilakukan? Kita terus bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Zunika binti Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Dasar Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri, dan juga Dr. Rohana binti Jani, Fellow Penyelidik Kanan Pusat Pengajian Pembangunan Ungku Aziz Universiti Malaya, merangkap Ketua Projek BMTKM Fasa 1 tahun 2022. Baik, hari ini satu topik yang sangat kita perlu perincikan apakah perubahan dan dasar yang akan kita lihat dalam tahun ini. Mungkin boleh kongsikan apa bezaannya berbanding dengan program dulu dan sekarang, Puan.
Terima kasih Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu terima kasih kerana memberi peluang kepada EPU pada pagi ini untuk berkongsi mengenai program BMTKM ini. BMTKM ini kita telah lancarkan pada Jun 2022 dengan bermulanya fasa 1 sebanyak 81 lokaliti. Iltizamnya di bawah rancangan Malaysia ke-12 ini adalah untuk kita membasmi kemiskinan tegar menjelang akhir tahun 2025. Ia akan melibatkan kaedah yang baru sebenarnya. Kita menghadapi masalah sebelum ni sebenarnya antara kekangan yang kita hadapi ialah ianya dibuat secara berasingan maksudnya kemiskinan tegar sebelum ni, dan ia kurangnya penyelarasan antara agensi-agensi yang terlibat, dan ia juga tiada dasar pemisah yang jelas dan tidak berfokus dari segi pemantauan. Jadi melalui BMTKM ini kita menggunakan kaedah yang lebih holistik, pendekatan keseluruhan negara ataupun whole of nation approach. Kita bersama EPU dan juga unit penyiasatan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri sebagai penyelaras dan pemudah cara yang telah diberi amanah untuk menjayakan BMTKM ini bersama dengan agensi-agensi lain yang terlibat. Pendekatan ini melibatkan kerajaan di peringkat persekutuan, di peringkat negeri, di peringkat syarikat berkaitan kerajaan, di peringkat CSO dan juga CBO. Jadi kita juga melibatkan universiti awam. 8 universiti awam telah kita ambil sebagai rakan strategik untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program sebagai rakan strategik pada kali ini, Sofia. Baik, Datuk. Bila kita menyentuh tentang membasmi itu sebuah perkataan yang pastinya usaha yang sangat besar perlu diterapkan oleh begitu banyak agensi. Ya. Dan doktor sendiri boleh kongsikan apakah peranan Universiti Malaya sebagai sebuah universiti awam dalam menjayakan program ini daripada satu dasar yang di mana kita perlu faham peranan institusi pengajian dalam proses membasmi kemiskinan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sekali lagi kepada MHI atas peluang ini. Sama. Jadi sebagai rakan strategik BMTKM 2022-2025, UM berperanan bertanggungjawab ke atas keseluruhan pelaksanaan program. Jadi daripada permulaannya adalah melakukan profiling. Profiling maksudnya kita melihat latar belakang ketua-ketua isteri rumah yang terpilih dan juga tentang minat-minat mereka di dalam program-program seperti masakan, bakery dan jahitan. Itu adalah antara program-program yang kita nak tahu sama adakah itu minat-minat mereka. Kita, seperti mana yang disebut tadi, kita tidak memaksa mereka mengikut program yang apa yang kita mahu. Ikut kekuatan masing-masing. Yes. Jadi di situ juga kita melakukan pemetaan. Kita cuba petakan minat-minat ini dengan kursus-kursus yang bersesuaian. Ya. Selain daripada itu, peranan UM juga adalah selain membuat profiling adalah juga mengenal pasti isu dan cabaran dan cuba untuk membantu mereka mengatasi apa-apa perkara-perkara yang cabaran-cabaran dalam mereka mengikuti program inilah. Datuk Doktor sendiri melihat inisiatif yang pastinya memerlukan sedikit masa untuk menjayakan, kita menyasarkan ramai individu yang memerlukan bantuannya. Apakah sebenarnya yang perlu dipertengahkan dan aspek pemantauan itu mengapa ialah satu kunci kejayaan bagi program ini, Datuk? Pemantauan ini sangat penting, Sofia, kerana dengan pemantauan yang rapi kita boleh kena pasti secara terus apakah masalah yang dihadapi dan kita boleh cari jalan penyelesaian yang segera untuk memastikan kejayaan program. Dan bagi pemantauan ini, kita menggunakan kaedah pemantauan iBox BMTKM. Kita telah ada satu sistem yang berpusat untuk kita membuat pemantauan dan kita ada jawatan kuasa khusus untuk membuat pemantauan ini. Kita ada jawatan kuasa yang paling tinggi ialah jawatan kuasa pemantauan rancangan Malaysia ke-12 yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri. Dan kita ada juga pemantauan jawatan kuasa di peringkat daerah yang dipengerusikan oleh pegawai daerah. Baik. Jadi banyak langkah-langkah yang perlu kita laksanakan dan kita akan pantau selama 2 tahun peserta-peserta yang terlibat untuk kita pastikan memang mereka ni betul-betul dapat keluar daripada kancah kemiskinan ini. Komitmen, ya? Ya. Ya, ini pasti diperlukan supaya mereka ini bukan sekadar bangun secara asal awalnya saja tapi secara berterusan. Dalam masa 2 minit yang kita tinggal ni, mungkin Dr. Rohana sendiri boleh kongsikan antara cabaran setakat ini dihadapi oleh UM sepanjang pelaksanaan dan pembabitan. Okey, saya sebut tadi komitmen lah. Antara cabaran yang terbesar adalah
adalah komitmen untuk KRR untuk terlibat secara konsisten dengan program-program yang kita jalankan. Dan juga cabaran yang jangka pendek sendiri ini adalah cabaran untuk memastikan mereka menyimpan pengurusan kewangan mereka lah tentang jual beli modal dan untung rugi. Itu adalah satu cabaran sebab perkara-perkara itu adalah perkara baru kepada mereka. Dan juga menukar mindset mereka, positive mindset, dan yakin dengan apa yang mereka boleh lakukan, dan juga mindset untuk menjadi seorang usahawan satu masa nanti. Dan dalam masa 30 saat ini mungkin Datuk sendiri sebagai yang mempengerusikan usaha ini, apakah yang ingin disampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk sokongan kita? Kita nak menyeru semua masyarakat, lapisan masyarakat, pemimpin tempatan, GLC ataupun CBO dan sebagainya, datang bersama-sama dengan kita untuk menjayakan program ini. Kita yakin kita boleh dapat mencapai sasaran ini dengan adanya kerjasama yang melibatkan semua pihak. Jadi boleh hubungi EPU untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut lagi. InsyaAllah kita kalau kerja bersama, kita akan dapat capai apa yang kita iltizamkan ini, Sofia. InsyaAllah. Tanggungjawab bersama dan juga komitmen yang perlu dicurah lagi. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Zunika Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Dasar Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri, dan juga Dr. Rohana Jani, Fellow Penyelidik Kanan Pusat Pengajian Pembangunan Ungku Aziz Universiti Malaya. Sudi meluangkan masa, inisiatif yang cukup hebat saya kira untuk kita membangunkan rakyat kita lagi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan terus bersama dengan Fazli untuk rangkuman berita yang lebih banyak lagi hanya di Malaysia hari ini. Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan saya dan juga Sofia di Malaysia hari ini. Kepada anda semua yang ingin mengikuti berita-berita luar negara, apa kata kita saksikan rangkuman ini? Jom kita saksikan. Sekurang-kurangnya 153 mangsa maut dalam tragedi rempuhan ketika menyertai pesta sambutan Halloween di Itaewon, Korea Selatan Sabtu lalu. Dianggarkan lebih 100,000 pengunjung, kebanyakannya remaja berusia lingkungan 20-an, membanjiri kawasan lorong yang sempit itu. Sambutan bertukar menjadi tragedi disebabkan jumlah pengunjung yang luar biasa sehingga menyebabkan orang ramai cedera akibat terjatuh, ditolak, dipijak dan dihimpit. Pasukan bomba dan penyelamat berusaha menyelamatkan ratusan mangsa yang terperangkap hampir 2 jam. Presiden Yoon Suk Yeol mengisytiharkan tempoh berkabung dan berkata kerajaan akan menyiasat secara menyeluruh punca kejadian bagi memastikan kemalangan yang sama tidak berulang pada masa hadapan. Gilangan mangsa maut disebabkan jabatan gantung runtuh di Bandar Morbi, Gujarat di barat India meningkat kepada 141 orang. Dianggarkan hampir 500 orang termasuk wanita dan kanak-kanak yang berada di atas jabatan gantung yang berusia hampir 150 tahun itu sebelum runtuh pada Ahad lalu. Anggota pasukan tindak balas bencana kebangsaan yang melakukan operasi mencari dan menyelamat bertungkus lumus mengesan mangsa yang hilang di Sungai Maku. Jambatan gantung sepanjang 233 meter dan lebar 1.5 meter dirasmikan pada 1880 oleh penjajah British. Terkini, 9 ditahan oleh pihak polis Gujarat berhubung insiden itu. Pentadbiran aeronautik dan angkasa lepas kebangsaan merakam permukaan matahari yang memaparkan seolah-olah sedang tersenyum. Menerusi kemas kini di laman Twitter rasmi, NASA berkongsi gambar yang diambil oleh Balai Cerap Dinamik Suria dan pantas menjadi tular. Menurut keterangan, tumpukan gelap di matahari dikenali sebagai lubang korona yang merupakan kawasan di mana angin suria kencang memancar keluar ke angkasa. Seekor monyet istimewa bertangan satu tular di platform media sosial China sehingga mendapat lebih 30 juta tontonan. Aksinya yang comel dan manja memikat hati ramai pengunjung yang melihatnya. Xing Xing dibesarkan oleh seorang biarawati Buddha, Yilian Yi, 84 tahun, dari sebuah kuil di wilayah Zhejiang, Timur China. Monyet itu hilang tangan kirinya ketika muda.
Sing-sing pernah menjadi haiwan akrobatik di sebuah sirkus sebelum dibeli oleh seorang penduduk di Dong Nangsi yang kemudiannya melepaskan sing-sing ke hutan berhampiran pegunungan Daliang. Bagaimanapun, monyet itu kerap singgah ke kampung untuk mendapatkan makanan sehingga menjadi jinak sejak sedekad lalu dan manja apabila bersama dengan Yi. Safia, tengok muka saya ni. Macam siapa? Macam matahari tadi. Ya, betul. Sama. Sama. Lagi tengok. Okey. Dan saat kita bawa antara berita dunia yang merisaukan dan juga berita yang menghibur seperti itu. Kita lah. Okey, kita tengok dekat berita harian hari ini. Tajuk depannya bercakap tentang perebutan ke Putrajaya bermula. Ini pertembungan di antara BN, PN dan juga PH dalam Badan PPRU ke-15 nanti. Dan apa yang menarik juga di bawah ini, Syahidan Anwar mahu tanding guna tiket PN. Ustaz Kazim Ilyas tarik diri dari calon BN. Tapi apabila senarai calon telah pun dibuka semalam, saya lihat yang bestnya dekat Parlimen Sungai Buloh, pertembungan Khairi Jamaluddin dan juga ada anak Datuk Seri Najib juga bertanding dan juga anak yang di-Ketua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rostam juga bertanding. Itu yang menarik corak-corik dalam PRU 15 nanti. Yang antara yang dihangat disebutkan oleh para netizen dan juga di laman Cosmo, pengkhianat lepas pendatang di KLIA 2, pegawai imigresen dapat habuan bawa masuk warga asing ke Malaysia dan pengkhianatan ini telah pun ditangkap dan dikenal pasti. Dan ini satu inisiatif yang bagus di mana saya pasti intipan telah pun dilakukan dan mereka-mereka ini yang tidak begitu bertanggungjawab dalam badan organisasi kita dapat dikenal pasti supaya tak boleh berterusan lagi lah antara jenayah-jenayah seperti ini. Ya, jangan ada bolos lagi lepas ni. Okey, menarik esok kita nak bercakap tentang soal wang sama ada anda nak guna kereta terpakai ke ataupun kereta baru. Awak 3 biji kereta baru tahun ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tak saya terpakai, dia beli baru. Alhamdulillah. Okey, jumpa esok. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you. Bye.